Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama di channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini buktinya Datuk Seri Anwar Ibrahim berpegang kepada janji, tidak seperti yang lain-lain. Ini buktinya Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang terbaik yang Malaysia pernah ada. Betul. Tahu tidak, sampai sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim masih tidak ambil gaji. Potongan gaji menteri-menteri pula terus diteruskan. Dan menteri-menteri tak pula meroyan. Menteri-menteri tenang saja. Itulah yang dijanjikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan betul-betul dia buat. Jadi percayalah tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sama ada anda penyokong kerajaan ataupun penyokong pembangkang, anda kena percaya benda ni satu perkara ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa yang dia cakap dia akan buat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal dengan pendiriannya sebelum ini, iaitu bahawa tidak akan mengambil gaji bagi jawatan yang disandangnya sejak November 2022 itu selagi ekonomi negara tidak pulih sepenuhnya. Beliau juga yang juga adalah Menteri Keuangan berkata, potongan gaji sebanyak 20% kepada barisan jemaah menteri juga masih diteruskan. Katanya, setakat ini saya umumkan saya tidak ambil gaji, dan potongan 20% bagi yang lain, iaitu jemaah menteri, selagi ekonomi tidak pulih sepenuhnya. Ada perubahan ekonomi, tetapi belum lagi boleh ambil gaji, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena program pemukiman anggota Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan 2024 di Ibu Negara pada hari ini. Untuk rekod, pada sidang media pertamanya sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022, Anwar Ibrahim berkata beliau tidak akan mengambil gaji bagi jawatan itu, dan beliau menyifatkan ia adalah sebagai langkah pertama bagi menarik keyakinan rakyat terhadap kepimpinannya. Inilah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita sanjungi, yang kita sayangi. Dan betul, apa saja yang dikata oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dia buat. Cuma ramai orang tidak sabar. Adakah Perdana Menteri yang baru setahun mampu untuk memutar terbalikkan semua yang perlu untuk diperbaiki dengan sekelip mata? Tak ada. Malah Perdana Menteri sebelum ini, Najib Razak, Tun Mahathir, yang sudah lama jadi Perdana Menteri, apa yang mereka dapat buat? Mereka dapat buat dalam masa berpuluh-puluh tahun itu, apa yang mereka dapat buat? Itulah soalan dia. Datuk Seri Anwar Ibrahim baru setahun, semua orang sudah bising. Konon itulah, konon inilah. Sabarlah. Bagi dia 5 tahun. Kita tengok apa jadi kepada negara Malaysia nanti. Bagi dia 5 tahun. Begitu juga dengan menteri-menteri yang lain. Jangan cepat sangat membuat penilaian. Kalau anda ingin membuat penilaian segera, anda nilai dulu apa yang anda pernah lihat sebelum ini. Nilai dulu Perdana Menteri sebelum ini, apa yang mereka buat, apa yang jadi kepada negara. Dalam masa bertahun-tahun itu, ada yang dah sampai tua kerepot jadi Perdana Menteri, apa yang diorang buat. Jadi sebelum komen, sebelum buat kecaman, sebelum buat kritikan, fikir dulu. Nanti terkena ludah sendiri, memalukan. Cuba untuk luruskan benang yang basah, itu tak ada guna. Jadi bagi saya ingin menyeru seluruh rakyat Malaysia, marilah kita sama-sama memberikan sedikit masa lagi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepimpinannya untuk membuktikan bahawa dia betul-betul mampu untuk membuat negara Malaysia negara yang maju. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Dikala Daim Zainuddin semakin menggelupur kepanasan, semakin risau, semakin bimbang, semakin takut, dan semakin tua, pastinya
beliau nampaknya berada dalam keadaan yang amat sukar sekarang ini ya. Sampai tidak tahulah ada kaitan ke tidak dengan siasatan SPRM dengan yang dia masuk hospital ini. Tapi mungkin ada juga, mungkin sebab dia mungkin tertekan, stres kan sampai masuk hospital. Jadi kalau dia tak buat salah, saya pikir dia tidak perlu risau apa-apa. Tapi kalau adalah apa itu tanda-tanda kah, ada unsur-unsur telah menyalahi undang-undang, memang patut dia takutlah. Terbaru ini ada lagi pendedahan terbaru berkaitan dengan Daim Zainuddin. Lagi amanah berkaitan Daim bernilai ratusan juta ringgit Malaysia didedahkan ketika dia cuba untuk menggelupur, cuba untuk berjuang habis-habisan. Tiba-tiba didedahkan lagi pula amanah yang berkaitan dengan Daim Zainuddin, beratus juta pula tu didedahkan lagi. Ini bukan satu berita yang baik kepada Daim, tapi ini satu lagi yang membawa dia lebih pening kepala. Ketika SPRM sedang siasatan dibuat, dokumen yang bocor mendedahkan bahawa ahli keluarga Daim Zainuddin sebenarnya adalah pemilik beneficial satu lagi aset amanah luar pesisir yang dikatakan bernilai ratusan juta ringgit Malaysia. Wow, berapa kaya Daim Zainuddin ini sebenarnya. Dokumen yang diperolehi oleh Konsortium Kewartawanan Penyiasatan atau ICIJ dikongsikan bersama dengan Malaysia kini menunjukkan amanah itu ditubuhkan atas nama isteri kepada bekas Menteri Kewangan tersebut, Naimah Khalid, dan dua lagi anak mereka, iaitu Muhammad Amir dan Muhammad Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada 10 Januari yang lalu, ketiga-tiga mereka ini, iaitu istrinya dan dua anaknya itu, telah diarahkan ke SPRM Putrajaya bagi membantu siasatan berhubung dengan kekayaan yang tidak diisytiharkan yang dipegang oleh Daim Zainuddin berikutan pendedahan Malaysia kini dan ICIJ mengenai kertas Pandora Papers pada tahun 2021 yang lalu. Ketika itu Daim berkata semua kekayaannya itu diperolehi secara sah dan amanah tersebut adalah sebahagian daripada pengurusan harta pusaka yang sah. Manakala minggu lalu Naimah berkata siasatan tersebut bermotifkan politik dan telah menyaman SPRM. Kebocoran terbaru daripada penyelia perkhidmatan daripada Kepulauan Kemen itu juga menunjukkan bahawa sehingga tahun 2020 terdapat aset yang bernilai kira-kira 52.56 juta atau 244 juta yang dipegang oleh ZA Star Trust yang dimiliki oleh Naimah, Amir dan Amin. Ini mengatasi aset yang dimiliki dalam amanah luar pesisir yang sebelum ini dikaitkan dengan Daim. Maklumat terhad menunjukkan nilainya kurang daripada 25 juta pound sterling atau 148.26 juta. Kebocoran terbaru itu menunjukkan ZA Star Trust turut menerima pinjaman sebanyak 49 juta US dollar atau kira-kira 227.53 juta daripada Adam Zeta Trust. Tetapi tidak ada butiran mengenai tujuan atau siapa pemilik Adam Zeta Trust. Dokumen yang bocor adalah daripada Cayman Genesis Trust and Corporate Service Ltd, sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan seperti pembentukan dan pentadbiran syarikat, pendaftaran dan pentadbiran perkongsian, perkhidmatan amanah, perkhidmatan pengarah dan banyak lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Anda boleh layari maklumat ini di Malaysia Kini. Kita jumpa lagi. Bye bye.